Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambung satu topik yang seterusnya, iaitu ghaslul farji wa ta'sibuhu wa ta'sibul farji, iaitu membasuh farah dan juga mencawak farah. Ini yang wajib dilakukan ketika seseorang itu berwuduk, nak berwuduk untuk sembahyang, ataupun nak berwuduk untuk tawaf dan sebagainya, maka dia perlu basuh farah. Ghuslul farji, bukan ghuslu mandi. Idza aradatil mustahadatu, kata musannif, apabila berkehendaklah fa'il oleh perempuan yang istihadah, maf'ulun bih as-salata, akan sembahyang. Jawabnya lazimaha, niscaya lazimlah baginya, bagi wanita perempuan istihadah itu, takwil masdar naib fa'il bagi lazimah. An ta'khudha ay akhdhuha, bahawa mengambil ia perempuan istihadah itu bil ihtiyati, dengan ihtiyat jar majrur. Fi amri taharatiha, pada urusan suci perempuan yang istihadah. Jadi sebab itu dia perlu untuk basuh farah, dia perlu untuk hasyu, menyumbat kapas, pakai modeh dan sebagainya, kerana dia itu menjalani perkara ihtiyat ketika dia itu bertaharah. Itu alasannya lah kenapa wajib begitu. Fataghtasilu farjaha, maka membasuhlah ia perempuan istihadah, maf'ulun bih farjaha, farjal mustahadah, akan farah perempuan yang istihadah itu, qabla al-wudu'i, sebelum daripada wudu. Qabla zaraf zaman al-wudu'i mudhafun ilaih. Jadi sebelum berwudu dia kena buat perkara-perkara yang menyucikan farahnya, iaitu basuh farah dulu, tak akan berlumur dengan najis. Kerana istihadah dengan haid merupakan satu persamaan dari sudut sama-sama najis. Awit tayammumi, ataf kepada wudu, ataupun tayammum, ingkanat, jikalau adalah ia perempuan yang istihadah itu, khabar tatayammamu, bertayamum ia perempuan yang istihadah. Jadi bertayamum ni ganti daripada wudu lah. Tayamum ni ganti daripada wudu. Ganti daripada wudu sekiranya tak ada air ke, ataupun dia sakit tak boleh guna air ke, apa-apalah, maka kena tayammum. Thumma ta'sibuhu. Jadi maknanya sebelum tayammum dia kena buat ni lah, iaitu basuh farah dia. Thumma ta'sibuhu, kemudian ta'sibuhu, mencawak ia mustahadah, dia akan farah, bi khirqatin, dengan kain. Ataf au nahwiha, nahwil khirqah, ataupun dengan seumpama kain. Jadi dengan seumpama kain, apa-apalah. Jadi maknanya dia nak sekat, dia nak ikat farah dia itu supaya tak terkeluar najis. Tapi sebelum ikat tu dia perlu untuk dia itu menyumbat kapas lagi dia akan sebut. Tapi sekarang ni sudah ada model selesai masalah. Tepek dekat spenda tu, lepas tu tepek situ, selesai lah. Kemudian dia kata fa in ihtajat fi raf'id dami. Fa in ihtajat fi raf'id dami, maka apabila berhajatlah ia seorang perempuan, fi raf'id dami, pada mengangkatkan darah, maknanya menghilangkan darah. Fi raf'i jar majrur, ad-dami mudhafu ilaih, raf'id dami idhafat masdar kepada maf'ul. Mengangkat darah ni maknanya menghilangkan darah 100%.
Au taqlilihi, ataf kepada raf'i, ay taqlilid dami, ataupun mensedikitkan darah, yakni mensedikitkan qadar keluar darah. Berhajat ila hashwin, dengan kepada sumbat. Binahwi qutnin, dengan umpama kapas. Wahia, hal keadaan bermula dia. Itu sahib hal dia pada dhamir mustatih, hiya pada ihtajat. Hal keadaan bermula dia perempuan mustahadah. Perempuan yang istihadah itu khabar muftiratun. Berbuka ia, yakni tidak berpuasa. Aftara yuftiru iftaran wa huwa muftirun. Kalau mu'anaf, muftiratun. Walam tata'adza bihi. Dan syarat keduanya, tidak sama sekali berasa sakit ia perempuan istihadah. Bihi, dengan dia, ay bihashwin, dengan sumbat tu. Jadi dua syarat. Kalau berasa sakit, mana tak wajib lah. Kalau tak berasa sakit, maka wajib. Dan kalau dia dalam keadaan berpuasa, tak wajib. Kalau dalam keadaan tidak berpuasa, wajib. Jadi kalau dia ada cukup syarat dua ni, jawabnya wajib alaiha, wajib atasnya, atas perempuan istihadah, antahsywa, takwil masdar jadi fa'il wajaba, ay hashwuha. Menyumbat ia seorang perempuan istihadah qabla ta'sibi, sebelum daripada ta'sib, iaitu cawat. Walaha, dan baginya, bagi perempuan istihadah itu, antaktafi bil hashwi. Antaktafi takwil masdar jadi mubtada muakhar, laha jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, bil hashwi jar majrur. Bahawa memadai ia perempuan istihadah itu bil hashwi, dengan sumbat kapah. Memada. Memada maksudnya kalau dia sumbat kapah tu dah tak ada darah dah, tak payahlah pakai modeh ataupun tak payahlah dia itu cawat. Tu maksud dia. Duna ta'sibi, tanpa cawat. Inda adamil hajati ilaihi ila ta'sib, ketika tidak mempunyai hajat kepada ta'sib, kepada cawat tu. Sebab kita nak berhajat sekarang ni asalnya ialah untuk mengurangkan kadar darah ataupun untuk mengangkat atau menghilangkan darah. Jadi kalau dengan sumbat kapah tu menyebabkan kita menghilangkan darah tu, dan dia tu dalam keadaan tidak berpuasa dan tidak sakit bila sumbat, maka memadailah sumbat, tak payah guna ta'sib. Begitu. Kerana tidak berhajat. Sekarang kita hajatnya untuk mengangkat darah, untuk menghilangkan darah atau menyedikitkan darah. Tapi dengan sebab al-hashwu itu menyebabkan sudah terangkat darah atau menyedikitkan darah, memadai. Jadi darah yang keluar selepasnya itu hukum dia dimaafkan. Tapi kalau sumbat kapah juga menyebabkan banyak juga darah, maka barulah ta'sib. Barulah ta'sib kerana tidak mencapai hajat raf'ud dam dengan taqlilud dam. Okey. Amma idza kanat shaimatan. Muqabalah lah. Adapun apabila adalah ia perempuan istihadah itu, khabar kanat shaimatan, berpuasa ia, ataf au ta'adzat, ataupun sakit ia perempuan mustahadah, bijtima'il hashwi, dengan himpun sumbat kapah tu, ma'at ta'sibi, serta cawat. Dia cawat lagi, sumbat kapah lagi, sakit contohnya. Maka fala yajibu 'alaiha al-hashwu, maka tidak wajiblah atas perempuan itu oleh fa'il al-hashwu, oleh sumbat kapah. Bahkan dia guna cawat sudahlah. Jadi darah yang keluar selepasnya itu tidak membatalkan sembahyangnya. Kerana apa tak boleh buat ketika puasa? Kerana kalau dia sumbat kapah ketika puasa, jelas batal. Sedangkan dia istihadah, dia wajib berpuasa. Jadi membatalkan puasa, hukumnya haram. Jadi syarak tidak mengizinkan seorang perempuan itu menyumbat kapah. Maka dia sembahyang dalam keadaan pakai modeh saja, pakai cawat saja, tanpa berhajat, tanpa perlu kepada al-hashwu, maka darah yang keluar selepasnya itu dimaafkan. Gitu Bal yalzamus shaimatu, bukan. Bal yalzamus shaimata maf'ulun bi, tarkuhu fa'il. Bal, bahkan yalzamus shaimata, melazimilah akan seorang perempuan istihadah yang berpuasa itu, fa'il tarkul hashwi, oleh meninggalkan sumbat. Idhafah masdar kepada maf'ul, idza kana shaumuha fardan,
apabila adalah puasanya puasa perempuan mustahadah itu khabar kana fardan fardu. Dah kalau sembahyang, kalau puasa sunat boleh ke buat ke? Tak boleh juga. Tak boleh buat tu sebab apa? Sebab dia membatalkan. Tapi kenapa dia khaskan sini fardu? Kerana fardu ni wajib kita buat. Sembahyang sunat kalau kita sumbat sekalipun batal, tak ada qada apa dalam mazhab Syafi'i. Sembahyang sunat yang dibatalkan tidak perlu diqada semula, bahkan tidak haram. Jadi tak ada isu lah kalau puasa sunat. Mau nak buat juga, sumbat kapah, ikutlah tapi batal lah puasa. Cuma kalau fardu tak boleh kerana fardu ni wajib buat, wajib untuk berpuasa tapi dan tidak boleh untuk membatalkan puasa sesuka hati. Wad dalilu ala wujubil hashwi wat ta'sibi. Apa dalil dia? Sekarang ni orang nak dalil, kita bagi dalil. Wad dalilu dan bermula dalil ala ta'alluq ala pada dalil ala wujubi jar majrur atas kewajipan al hashwi menyumbat. Wujubul hashwi itu idhafat masdar kepada fa'il. Ataf wa ta'sibi dan cawat. Ialah fa'il khabar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ialah sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Hamnata bagi Hamnah badal binti Jahshin. Hamnah anak perempuan Jahash radhiyallahu anha, mudah-mudahan meridailah oleh Allah daripada Hamnah. Lamma syakat. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku bila? Lamma, tatkala syakat mengadu ia Hamnah binti Jahash ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maf'ulun bih kathratad dami, mengadu akan banyak darah. Ad-dami mudhaf ilaih. Jadi dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah dia terlalu banyak keluar. Jadi makna darah banyak ni dia istihadah lah. Maka dia pun sebut an'atu laki al-kursufa, an'atu laki al-kursufa. Menyifatkan oleh aku Nabi bagi engkau al-kursufa, akan kain. Al-kursuh tu lah yang berikan kepada Aisyah tu. Orang beri kursuh pada Aisyah untuk menentukan dia masih haid ataupun tidak. Kursuh kain tu. Kain yang ada kapah. Maksud hadis an'atu laki al-kursufa ay asifu laki al-kursufa likaunihi mudhiban lid-dami. Fasta'malihi la'alla damika yanqati'u. Tulis yakni, asalnya an'atu lakil kursufa, menyifatkan oleh aku bagi engkau akan kain. Yakni asifu, menyifatkan oleh aku laki bagi engkau Hamnah binti Jahash al-kursufa akan kain. Likaunihi, supaya keadaan kain itu, kerana keadaan kain itu mudhiban, menghilangkan kain itu lidami, akan darah. Fasta'malihi, maka hendak gunalah oleh engkau akan kursuf. La'alla damaki, mudah-mudahan darah engkau itu yang qati'u, terputus, makna tak keluar. Terputus, tidak keluar, ataupun kurang kadar keluarnya. Maka pakailah kursuf kain ni. Sekali lagi, asifu lakil kursufa likaunihi mudhiban liddami fasta'malihi la'alla damika. Fasta'malihi, la'alla damiki yang la'alla damaki yang qati'u. Ni. Okey. Qala fa innahu, maka sesungguhnya kursuf itu yudhibud dama, dapat menghilangkan ia kursuf iaitu kain, akan maf'ulun bih ad-dama, akan darah. Noktah. Tu. Ini dalil. Boleh apa? Dalil ni jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pakai kain ta'sib, iaitu cawat. Pakai kain lah zaman dulu, dia panggil iljam ataupun dia sebut taljim. Iaitu celah kangkang, letak kain di celah kangkang. Kalau kita kena buat, malas nak buat. Jadi kalau kita ambil kain ataupun tuala tu, kita letak celah kangkang.
Lepas tu ia akan jadikan depan belakang kan. Bila kita letak dekat farah kita tu, dia akan depan belakang lah kain. Bila depan belakang, diikat pula. Diikat dengan tali suatu, jadilah macam tali pinggang tu. Maka itulah cara iljam ataupun cara taljim ataupun cawak pada zaman dahulu. Sekarang tak payah buat lagu tu dah. Ada modest. Faqalat, maka berkatalah ia seorang perempuan. Maka berkatalah ia Hamnah. Innahu sesungguhnya aktsaru. Sesungguhnya darah itu khabar aktsaru terlebih banyak min dalika daripada demikian itu. Min dalika al-mazkur, daripada demikian yang tersebut. Okey. Ini menunjukkan Nabi SAW dalam syarah hadis kata, ketika Hamnah binti Jahash mengadu kata dia banyak darah, Nabi SAW suruh sumbat dulu. Ni An'atu ni, laki kusuh ni disuruh sumbat, belum cawak lagi. Disuruh sumbat dengan kain, dengan umpama kain. Kursuh ni kain yang macam ada kain yang ada kapas. Jadi disuruh sumbat kain kapas tu supaya apa? Supaya hilang dia punya darah ataupun mengurangkan kadar keluar darah. Kemudian bila Hamnah sebut, banyak lagi lah darah. Maka tahulah ketika itu masih lagi banyak darah, maka pun Nabi SAW berkata, faqala. Maka berkata ya Nabi SAW, Talajjami bercawaklah oleh engkau. Barulah disuruh cawak. Inilah dia panggil tertib cara nak pakai cawak. Jangan pakai cawak dulu, dok pakai kapas dulu. Maksud talajjami yakni dha'i, letaklah oleh engkau ala mahallid dami, atas tempat darah. Tempat darah ni farah dah. Maf'ul bi khirqatan, akan satu kain sifat mashquqatan. Mashquqatan ni yang terbelah lah. Yang terbelah ia khirqah. Mana yang boleh letak depan belakang. Mana kita letak kain straight lagu tu, kita pun letak celah farah tu. Maka dia akan ada satu depan, satu belakang kain tu. Okey. Lepas tu wasyiddai tarafaiha. Dan wasyaddi, silap. Fi'il amar. Wasyaddi, dan ikatlah oleh engkau akan tarafai khirqah. Akan tepinya tepi khirqah. Akan dua tepi khirqah. Maknanya, bila depan belakang tu bila depan belakang hasil daripada letak di bawah farah tu, ada sebahagian kain belakang, ada sebahagian kain depan. Lepas tu suruh ikat. Suruh ikat supaya tak payah pegang lah. Ala jambaika, atas sisi engkau. Ala jambaiki, atas sisi engkau. Keliling lah macam tadi pinggang. Kemudian fa'idha kharajad damu, maka apabila keluarlah fa'il oleh darah, ba'da dhalika, selepas daripada demikian itu, ba'da dhalika ta'sib, selepas daripada demikian dah cawak dah, keluar lagi darah, maka bila taksirin, tapi tanpa taksir, tanpa cuai, minha, daripada mustahadah, daripada perempuan yang istihadah, maka bila tidak ada cuai, keluar juga darah, maka fala tabtulu taharatul mustahadah, maka tidak batallah oleh taharah perempuan yang istihadah. Wala salatuha, wala tabtulu salatuha, dan tidak batal juga oleh sembahyang perempuan yang istihadah. Maknanya kalau ada taksir, dia buat lebih kurang, keluar darah, maka batal taharah dia, batal sembahyang dia. Fa in kana khurujuhu li taksirin fi syiddati wa nahwihi wa nahwi syiddah. Dan jikalau adalah keluarnya darah itu, khuruju kana isim kana hu mudhafu ilaih, li taksirin sabitan khabar kana. Sabit ia li taksirin lam ta'liliyah, kerana cuai, fi syiddah, fi syiddi, pada mengikat dia punya taksib, dia punya apa? Dia punya cawak tu. Wa nahwihi wa nahwi syiddi, dan umpama syiddi, iaitu dia sumbat kapas lebih kurang ke. Kal hashwi, contohnya seperti sumbat kapas. Jawab, batala wudu'uha. Maka batalah fa'il oleh wudu'nya, wudu' perempuan istihadah. Wa kadza salatuha, wa kadza wudu'iha salatuha. Salatu mubtada muakhar, ha mudhafun ilaih, kadza ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Begitu juga sembahyang perempuan yang istihadah. In kanat fi salatin, jikalau adalah ia perempuan istihadah dalam sembahyang.
Jadi kalau dia masih dalam semayang, keluar darah ketika itu, dalam keadaan dia itu cuai buat hashwi dan juga ta'sib, dia buat lebih kurang, maka batal ketika itu. Adapun selepas semayang, maka semayang dia itu sah, tetapi tidak boleh lagi semayang lain, semayang sunat lain selepas daripada tu. Dia kena buat lain, basuh farah dan sebagainya. Lepas tu dia kata, wa in kana ba'da faridatin. Ay wa in kana khurujud dami. Maka jikalau adalah ia keluar darah itu ba'da faridatin, selepas daripada sembahyang fardu, ba'da zaraf zaman, faridatin mudhafu ilaih. Jawab, lam tastabih nafilatun, maka tidak haruslah oleh sembahyang sunat. Tak boleh. Bahkan kalau nak sembahyang sunat kena basuh farah sebab dia cuai, keluar darah ketika itu hasil kecuaiannya, litaqsiril mustahadati, kerana kecuaiannya kecuaian perempuan yang istihadah. Maka ketika itu dia kena ulang semula langkah-langkah yang dulu dia sebut, iaitu basuh farah, kemudian sumbat kapah, kemudian dia itu cawat, barulah dia sembahyang dan hukumnya adalah sah. Okay? Wallahu a'lam.